Hai, saya Fazli Yusof. Kita bertemu dalam Syoknya Puasa. Saya percaya bahawa anda semua rasa teruja untuk menempuhi bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kerana kita semua percaya dan kita selalu dengar bahawa Ramadan ini adalah madrasah Ramadan. Madrasah yang mana kita belajar macam mana untuk tingkatkan diri kita, iman kita, ketakwaan kita, karakter kita untuk menjadi manusia lebih baik, menjadi seorang muttaqin. Dan kali ini saya nak berkongsi dengan anda satu analogi. Saya suka menamakan Ramadan sebagai sebuah university. Kita namakan sebagai University of Ramadan. Dalam University of Ramadan, kita menempuhinya sebanyak 4 semester, 4 minggu. Dalam setiap semester, kita ada proses-proses, ada aktiviti yang perlu kita lakukan, dan di hujung pembelajaran kita dalam University of Ramadan ini ialah kita akan dapat satu ijazah. Ijazah tersebut ialah ijazah taqwa ataupun major dalam taqwa, degree of taqwa, insya-Allah. Dan itu tujuan kita dalam madrasah Ramadan ini, dalam Universiti Ramadan ini, untuk sama-sama lakukan kerja-kerja, usaha-usaha dalam bulan Ramadan, aktiviti dan acara dalam bulan Ramadan. Sebab kalau kita belajar di universiti, kita akan perlu hadir ke kelas, kita kena buat study group, kita ada assignment, kita ada quiz dan sebagainya yang dinamakan sebagai coursework. Dan selepas itu kita akan menempuhi peperiksaan akhir semester. Begitu juga dengan Ramadan. Tak cukup sekadar puasa, tak cukup sekadar kita bangun sahur, berpuasa, menahan diri. Tak cukup sekadar itu untuk dapat lulus degree of taqwa, kerana kita perlu lakukan beberapa aktiviti yang lain. Kita perlu bertadarus, kita perlu banyakkan zikir, kita perlu usahakan tahajud, kita perlu banyakkan taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lakukan banyak kebaikan. Sebab pada bulan ini, dalam proses pembelajaran Ramadan ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan banyak hikmah, banyak tawaran, banyak offer kepada kita semua untuk mengambilnya. Dan selepas hujung Ramadan, ada orang yang memperolehi degree dengan CGPA mungkin 2.0, ada orang yang degree 3.0, dan ada orang D-list. Bagaimana dengan Ramadan kita tahun lepas? Dan apakah CGPA yang kita hendak perolehi dalam degree of taqwa tahun ini? Dan bahkan ada orang yang sudah lulus dengan cemerlang dalam Ramadan tahun lepas, tahun ini dia nak dapatkan Master of Taqwa mungkin. Bahkan ada orang yang sudah pun dapat Master of Taqwa dalam University of Ramadan tahun lepas, dan tahun ini dia berusaha untuk mendapatkan PhD dalam taqwa. Bagaimana dengan anda? Apakah bentuk degree yang anda ingin perolehi dalam Ramadan kali ini? Dan saya percaya sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, kita diajar tentang budaya islah, konsep islah, iaitu kita kena sentiasa jadikan hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, kali ini lebih baik daripada kali yang sebelum ini. Saudara penonton yang dikasihi sekalian, dalam bulan Ramadan mengajar kita banyak perkara tentang bagaimana untuk cipta diri yang hebat, bangkitkan juara dalam diri kita, dan untuk mencipta kuasa sukses. Saya akan berkongsi dengan anda beberapa tip yang kita dapat boleh ekstrak, yang kita boleh dapat fahami dalam proses University of Ramadan ini. 3 perkara yang kalau kita fahami, hayati betul-betul, kita boleh keluarkan juara, champion dalam diri kita. Dan untuk itu, teruskan bersama saya dalam Syoknya Puasa. Hai, terima kasih kerana terus bersama dalam Syoknya Puasa. Saya berjanji dengan anda untuk berkongsi 3 pengajaran, 3 hikmah yang kita dapat perolehi dalam bulan Ramadan ini, yang mana kalau kita betul-betul fahami, apabila anda betul-betul fahami, anda tahu bahawa diri kita diberikan kuasa yang sungguh luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ramadan, University of Ramadan menceritakan kepada kita 3 prinsip tersebut. Prinsip yang pertama ialah, sebenarnya puasa Ramadan menunjukkan kepada kita bahawa apa yang kita lakukan sebelum ini, apa yang kita lakukan selama ini adalah pilihan kita. Ramai orang kata, oh saya malas kerana syaitan menghasut saya, menggoda saya. Oh saya tak berjaya sebab banyak syaitan mengganggu saya. Ya, syaitan adalah aduwwun mubin, adalah musuh yang jelas. Tetapi Ramadan menunjukkan kepada kita, walaupun syaitan sudah dibelenggu, tengok ramai lagi orang buat jahat, ramai lagi orang buat dosa, ramai lagi orang buat maksiat. Kerana apa? Kerana mereka lakukan atas pilihan mereka sendiri. Ya, syaitan boleh mempengaruhi kita, tetapi akhir sekali siapa yang membuat keputusan?
kita sendiri yang buat keputusan. Kita boleh pengaruhi bos kita, tetapi akhir sekali bos kita yang buat keputusan. Kita boleh mempengaruhi bila kita buat permohonan kepada agensi kerajaan, kita boleh buat proposal yang cantik, mempengaruhi orang tersebut, tetapi yang buat keputusan ialah pegawai tersebut. Dan saya ingin tanya kepada anda, pernahkah anda didatangi oleh jurujual yang meminta anda membeli sesuatu produk? Dia boleh cerita semua benda, kebaikan produk tersebut. Dia boleh beritahu semua yang bagus-bagus tentang produk tersebut. Tetapi akhir sekali siapa yang buat keputusan? Kita sendiri yang buat keputusan. Begitu juga dengan syaitan. Syaitan boleh gunakan semua ilmunya, boleh gunakan semua teknologinya untuk mempengaruhi kita. Tetapi akhir sekali siapa yang buat keputusan? Kita yang buat keputusan. Kita yang buat pilihan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ramadan menunjukkan dengan jelas kepada kita bahawa ramai orang buat jahat, ramai orang buat dosa. Syaitan dah tak ada, tapi mereka masih lakukan kerana itu adalah pilihan mereka. Jadi kalaulah kebaikan kejahatan atas pilihan kita, maka sesungguhnya Ramadan jelas menunjukkan kepada kita bahawa hidup kita sebelum ini adalah pilihan kita. Dan bagaimana untuk menjadi seorang muttaqin mukmin yang lebih baik, kita perlu memilih untuk menjadi seorang muttaqin mukmin yang lebih baik. Bagaimana untuk menjadi seorang khalifah yang memberi sumbangan terbaik dalam hidupnya, kita mesti buat pilihan mulai hari ini. Bagaimana untuk hasilkan kuasa hebat dalam diri kita, champion, juara dalam diri kita, kita mesti buat pilihan hari ini. Kita mesti buat pilihan, tentukan apa destinasi yang kita mahukan, dan kita mulakan langkah tersebut. Allah yang akan menentukannya. Satu lagi prinsip sukses yang terkandung dalam bulan Ramadan ialah bulan Ramadan menunjukkan kepada kita bahawa apabila kita ada niat yang kuat, azam yang kental, insya-Allah kita boleh mencapai apa sahaja yang kita mahukan. Tengok bagaimana kita berpuasa, kita boleh menahan diri daripada lapar dan dahaga. Berbanding dalam usaha, ramai orang cuba berpuasa sunat. Ramai orang cuba puasa sunat di bulan selain daripada bulan Ramadan, tapi mereka tak berjaya untuk melakukannya. Saya percaya anda juga mungkin pernah mengalami keadaan ini. Cuba berpuasa di bulan Syakban, Rejab, Muharram yang lain, tapi kita berusaha untuk puasa tapi kita tidak berjaya melakukannya. Kenapa? Saya dapati bila saya buat kajian, ramai orang berusaha untuk berpuasa di bulan-bulan yang lain, tetapi niat mereka ialah hari ini kalau saya tak lapar sampai pukul 12, saya akan puasa. Oh, hari ini kalau saya tak kerja berat, saya akan puasa. Dan akhir sekali mereka tak berjaya untuk berpuasa dengan sepenuhnya kerana niat mereka tidak jelas. Mereka sekadar mengatakan, kalau saya tak lapar sampai pukul 12, saya akan puasa. Kalau saya begini-begini, saya akan puasa. Ini bukannya niat yang jelas. Ini meletakkan syarat tertentu. Ia bukan satu keputusan. Ramai orang tak berjaya puasa kerana mereka tidak meletakkan keputusan yang putus, matlamat yang jelas dalam puasa tersebut. Sebaliknya, dalam Ramadan, bila kita berpuasa, kita sudah buat keputusan yang jelas. Bila kita bangkit ketika sahur, kita katakan dalam hati kita dengan jelas, saya berpuasa hari ini, sepanjang hari ini kerana Allah Ta'ala. Dan ketika kita sedang melafazkan niat tersebut ataupun tidak melafazkannya, dalam otak kita, kita sudah setkan dalam fikiran kita, apabila matahari terbit, saya tidak akan mendapat apa-apa makanan ataupun minuman sampai saya mendengar azan maghrib. Ia satu niat yang jelas, bukankah begitu? Kita dah set dalam otak kita, kita beritahu kepada perut kita, liver kita, hati kita, kepada sistem gas, jus gas dan sebagainya. Kita beritahu kepada seluruh tubuh kita bahawa tubuh, hari ini kamu tak akan dapat makanan sampai azan maghrib. Dan bila kita jelas apa yang kita mahukan, kita beritahu kepada minda kita, kepada sistem kita, apa yang berlaku ialah kita boleh berpuasa selama 30 hari berturut-turut, yang ramai orang tidak boleh lakukan pada bulan-bulan yang lain. Bahkan saya percaya ramai orang tidak boleh melakukan 6 hari dalam bulan Syawal. Itu satu bukti yang besar bahawa menyatakan bahawa kuasa minda kita boleh kontrol diri kita. Tuan-puan yang saya kasih sekalian, bila kita ada matlamat yang spesifik dan kita visualize, kita bayangkan kita berpuasa sepanjang hari dan kita percaya kita boleh melakukannya, maka kita akan mencapainya. Dan bila kita berpuasa dalam bulan Ramadan, hampir kita tidak sedar kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Dan prinsip kejayaan ialah bila kita boleh kontrol minda kita,
kita boleh kontrol diri kita. Dan bila saya sebut kita boleh kontrol diri kita, bermaksud kita boleh kontrol sikap kita, disiplin kita, masa kita, tumpuan kita, komitmen kita. Apa sahaja sumber yang ada dalam diri kita, kita boleh kontrol. Apabila kita boleh kontrol yang jelas dalam fikiran kita, tetapkan matlamat yang spesifik, visualize apa yang kita tetapkan, dan kita percaya kita boleh mencapainya. InsyaAllah ini diajar prinsip kejayaan yang terkandung dalam bulan Ramadan. Prinsip sukses yang ketiga yang kita boleh pelajari dalam University of Ramadan ini ialah kita boleh melakukan sesuatu dengan lebih mudah apabila kita berada dalam environment, dalam suasana persekitaran yang menyokong matlamat tersebut. Kita lihat bagaimana ramai orang tidak boleh berpuasa dengan baik di luar bulan Ramadan. Kerana apa? Apabila mereka cuba berpuasa di luar bulan Ramadan, mereka keluar pada waktu pagi, ada sarapan yang enak-enak, ya. Ramai orang berpuasa 30 hari Ramadan senang. 6 hari Syawal susah. Sebab apa? Raya kedua penuh dengan juadah, biskutnya, cookiesnya dan bermacam lagi yang sukar, menyebabkan seseorang itu menjadi lebih sukar untuk berpuasa di bulan Syawal walaupun 6 hari sahaja. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa apabila kita ada persekitaran yang menyokong matlamat kita, kita akan lebih cepat, mudah, seronok untuk mencapainya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Tanya dalam diri anda, apakah impian anda, apakah sasaran anda yang anda ingin capai dalam masa 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun akan datang. Dan tanya soalan dalam diri anda, adakah persekitaran anda sekarang membantu anda untuk memudahkan anda mencapai matlamat tersebut? Dan apabila saya sebut tentang persekitaran, maksud saya ialah dengan siapa kita sentiasa dampingi, siapa kawan baik kita, dengan siapa yang kita sentiasa berbual, apakah rancangan televisyen yang kita sentiasa tonton, apakah buku yang banyak di rumah kita, apa majalah yang bersusun di dalam rak rumah kita, apakah website yang kita sering kunjungi, siapa kawan-kawan Facebook kita, siapa kawan-kawan lepak kita, siapa rakan discussion kita. Ini akan menentukan apa yang kita fikirkan dalam fikiran kita, dan ia akan menentukan sistem sokongan, self concept, sistem penghargaan, pengiktirafan yang kita akan lalui sepanjang hari. Tuan-puan, jangan ambil remeh semua ini, sebab hampir semua orang berjaya dikelilingi oleh orang yang berjaya. Dan jikalau anda ingin berjaya dalam apa jua yang anda ceburi, anda mesti mencipta persekitaran yang menyokong kepada matlamat tersebut. Kalau anda seorang remaja, anda mahu jadi seorang berjaya, tengok siapa kawan anda. Kurangkan kawan-kawan yang negatif. Sekadar berkenalan tiada masalah, tetapi kalau itu yang kita dampingi, itu satu masalah. Jikalau anda seorang eksekutif, seorang pegawai, seorang pekerja, apa buku yang ada di rumah kita? Miliki buku-buku yang meningkatkan skill kita, yang meningkatkan motivasi, yang meningkatkan sikap kita. Jikalau anda seorang ahli keluarga, seorang suri rumah, kita tengok dengan siapa kita berbual setiap hari. Dan orang yang kita berbual setiap hari ini bercakap tentang apa? Tentang kebaikan orang lain, tentang keburukan orang lain, bercakap tentang ilmu, ataupun bercakap kosong. Kita kena tengok apa yang mereka bualkan. Dan jenis apakah manusia yang mendampingi kita akan mempengaruhi perjalanan hidup kita. Tuan-puan sekalian, puasa mengajar kita bahawa persekitaran membantu kita mencapai matlamat kita dengan lebih pantas, dengan lebih bertenaga lagi. Dan persekitaran kita sekarang adalah pilihan kita yang dulu. Dan kalau kita mahu bina persekitaran yang baru, kita kena mulai sekarang. Pilih kawan-kawan yang hebat, pilih bacaan yang hebat, rancangan TV yang hebat, movie yang hebat, website yang hebat, rakan Facebook yang hebat. InsyaAllah dalam beberapa bulan akan datang, saya boleh jamin anda akan dapat rasai tenaga yang anda perolehi daripada persekitaran anda. Tuan-puan sekalian, Ramadan mengajar kita 3 prinsip sukses. Yang pertama, kita yang buat pilihan menentukan tindakan yang kita mahu lakukan. Yang kedua, bila kita mempunyai niat yang kental, yang kukuh, insya-Allah kita akan boleh capai apa sahaja yang kita niatkan. Dan yang ketiga, apabila kita ada environment, persekitaran yang kondusif, yang membantu kita, insya-Allah kita boleh capai kejayaan kita dengan lebih bertenaga lagi. Kuasai minda, terokai diri, keluarkan kuasa sukses dalam diri anda. Teruskan bersama dalam shotnya puasa. Saya Fazli Yusof, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Syoknya puasa. Marhaban ya